dia sebenarnya adalah, ni orang kata, nested loop lah. Dalam loop ada loop. Okay. So dia sebenarnya tak adalah susah. Cuma calculation dia kompleks sikit. Sebab dia ada konsep net. Dia gabungkan dulu konsep direct multiplication dengan net. Okay. So apa next tu maksudnya you kena tolak the value before. Okay. Itu maksud konsep next. Okay. Cuma dalam ALICE susah sikit kita nak tunjuk konsep next. Okay. So you kena declare temporary variable kalau dalam ALICE. Sekejap lagi kita try buat. Supaya saya boleh mapkan C++ ni normal if else ni dengan ALICE. Sebab kadang-kadang dalam ALICE dia susah sikit. Tapi tak susah sangat. Sebab the minus happen in multiplication. So walaupun dalam ALICE kita tak boleh wujudkan the bracket. But still dia, apa orang kata, dia akan execute. Itulah masalah. Itu masalah dengan ALICE. Dia akan execute darab dulu, baru dia execute tolak. So dia akan ada masalah. Tidak lagi kita tengok. Alright. So this one, dia simple lah. So kalau kita katakan itu, macam ni lah kan. So for custom. Okay. Yang number account apa semua tu sebenarnya dia macam apa ni, kalau dalam konsep C++ ni kenapa dia tanya, dia just nak test you all, ingat tak untuk apa ni, number string dia macam mana, untuk macam name kan. Kalau saya ada name untuk on tu. Okay. So kalau macam name kadang-kadang macam tak ada function kan. Tapi dia tanya sebab nak test you all punya knowledge. Maksudnya you tahu tak kalau pakai name kena pakai string.getLine. Itu idea. So kadang-kadang ada variable yang dia suruh kita declare, suruh kita input tapi dia tak, macam tak ada guna gitu, okay? Dia terus pakai kat receipt. Right. So this one dia type tu. Kita type usually kalau dalam residential. So yang ni tak boleh lah buat macam ni kan. Kalau dalam okay. Dia kena pakai function kan. String compare. Sampaikan the string, kita bikin input type tu. Maksudnya you kena pakai string.getLine, residential. Dekah dia equal to. Okay. So kalau you nak selamat, you pakai string compare. No kan. Setiap lah untuk residential. So dia tak kisah huruf besar ataupun huruf kecil. Sebab dia ada ignore cases. Dan yang kedua, sebab dia akan jadi else given. So else ni, second one will be what's that? Business. So ini akan jadi else lah. Hopefully you can map this one to ALICE. Right. And then what else? So dia punya total simple je. Dia punya ni ada ke konsep next pun dalam number of channel for per channel for any number. Specific kan. Fill equal to 3.99. Then C to 5.0 and 7%. Seven and right. This one sama juga. And then basic probability 7. Alright. Maksudnya ni yang ada if tu yang ini dia akan jadi so if for the first 10. Alright. So if connection is less or equal to 10, so something will happen. So maksudnya dekat sini apa nama dia, kalau dia less or equal to 10, dia tak payah darab. Maksudnya dia pakai 5 ke, dia pakai 10 ke, apa tu,
dia fix. Dia fix RM75. L maksudnya OL ni kita nak selamat, kita kena tambahkan lah. Sebab kita nak pastikan jadi lebih panjang. Hopefully you can refer to the book. Okay. So yang ini kalau ni buat tulis dan dan LC nak turn ini dan so bila lajur dan time baru dia ada sedikit calculation. So kalau dalam Alice be careful lah. Kenapa saya klikkan dalam ni supaya you boleh buat juga dalam. Okay. And then lagi satu bila you talk about business dia ada extra input lah. Dia ada input connection, number of connection. Okay. So number of connection ni maksudnya ada berapa bilik lah kat hotel tu. Okay. So this one kalau ada lebih daripada 10, so basic fee masih lagi sama. So additional dia adalah dia akan jadi something lain. Additional dia. So you boleh declare value kalau dalam Alice lah, you boleh declare value sementara. Ini apa-apa value lah. Temporary punya private. So saya suka pakai perkataan sementara lah. Okay. So what happen here is you akan buat this one. Connection minus time. Maksudnya 10 pertama tetap RM75. Katakan hotel tu ada 13 ringgit. So 3 yang balance dia. Okay. So the remainder sementara ni nanti baru darab dengan berapa ringgit dia kata? 5. Tak salah. Okay. Dan nak selamat kita tak ada apa. In case of tak ada apa-apa kan. So ini harus kita okay. So bila dia more than one line kalau dalam C++ kita kena ada key basis lah. Kalau setakat satu line tak wajib optional. Okay, next one, premium channel. Sementara tu temporary value. Maksudnya sebab dalam Alice kita tak boleh force braces lah. Kita tak boleh force bracket. Maksudnya bila kita nak buat parenthesis kan, maksudnya kita nak pastikan sebab by mathematics dia akan buat darab dulu. Maksudnya kalau kita letak ni kat sini. Okay. Ini kalau saya letak ni kat sini. Kalau saya tak ada sementara So by mathematics dia akan buat yang ini dulu. Nampak tak? Sebab kita tak boleh nak force braces. Kadang-kadang dia lari gitu dalam Alice. Okay. So bila dia lari dia akan buat 10 darab RM5 dulu. Kemudian dia buat connection tambah dengan RM75 tambah dengan connection. Maksudnya kalau kita ada 13 bilik tadi RM75 tambah 13 bilik. Which bukan apa yang kita nak buat. Kita nak mencari value 3 kat sini tu. Maksudnya katakan kalau bilik tu ada 13 tolak 10, 3 yang balance tu baru kita kenakan, baru dikenakan RM5 untuk setiap bilik. Faham tak? Nampak cerita dia? Tapi kalau kita buat macam ni tak ada masalah. Okay. Alhamdulillah. So macam ni tak ada masalah sebab memang kita nak sementara ni darab dengan RM5 dulu. Maksudnya 3 bilik balance tu. Kan? Darab dengan RM5 dapat RM15. And then baru tambahkan dengan yang dah fix tadi RM75 untuk 10 bilik pertama. So memang kita nak dia buat macam tu. Nampak tak? Sebab dalam Alice susah tau nak pause benda tu. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Biasanya tak jadi. Okay. So ni saya buatkan supaya you boleh map dalam Alice. Itu idea dia. Okay. Faham And then sini siapa tanya tadi? Aizat. Okay. Aizat pula. Siapa nama? Azul. Okay. Sementara tu pun kena semua dalam ni semua kena declare. Bill, basic, premium, channel, type, bill. Tak payahlah declare lagi sekali. Yang tambahan connection. Sementara pun kena.
By right, you should use a lot of sementara. Masa you should use a lot of temporary value lah sebenarnya kan. Masa you play around dengan modular. Kalau you dah buat C++, dah buat the exercise lah. Exercise in your book, I think it should be somewhere at the beginning. So, you buat darab bahagi modular tu kan. Masa you, yes one. Masa you buat nombor 7, exercise 2.2. Page 40, exercise 2.2. Masa you buat nombor 7. So by right at that time you banyak gunakan value sementara. Masa you buat modular tu. By right masa tu banyak value. Bukanlah banyak, satu je tapi you gunakan banyak. Boleh lah you buat style macam tu. Kalau tidak, ada orang minta terangkan function string compare. Alamak. Ini you kena tanya lecturer you. Salah. Okay, tak apa. It's okay. No problem. Ada orang Ketai je orang. Okay, so string compare. Simple je. String compare ni, kalau dalam Alice is this one. Buka sini. So, kalau dalam Alice ni, kita gunakan untuk string compare. Kalau kita compare dalam Alice. Dia yang inilah. Okay. Kan dengan stack comparison ni kan. Nampak? Content equal ataupun equal ignore cases. Yang saya pakai string compare ada I, ignore ni ini. Maksudnya dia ignore huruf besar, huruf. Kalau content equal tu memang kena sedikit. Dia string compare tanpa I. strcmp. Okay. So apa function buat? Okay. Apa function string compare ni buat? Kalau string compare, str. Kalau string compare, dia kena sama. Macam ni. Kita tengah buat ni kan, katakan. Kena sama. Tu, kita letak bracket pun. Saya tak buat dia punya if lah. Okay. So, dia akan check dalam type ni, masa kat sini ni, saya tak saya buat. Jadi, begin lah. String compare ni kita pakai masa string.getLine. Okay. So, ni, kita ni. Masa pakai string.getLine tu, dah lama tak mengajar kelas-kelas. Okay. Masa pakai string function dia sama macam dalam C++. Yang saya tunjuk ni memang macam dalam C++. Yang C++ punya coding. Okay. Yang ini Alice punya coding. Tapi Alice kita tak panggil coding. Saya tak panggil coding sangat. Sebab dia drag and drop. So yang ini string compare, yang ini string compare, ignore. Yang ada I. Okay. So dia sama macam Alice lah. Okay. So yang ini, kalau ini, bila kita masukkan kat sini, katakan kita masukkan residential. Kan? Dia akan check. Masa dekat type ni, masa kita bagi input sama tak residential dengan residential. Kalau sama, value dia sepatutnya kosong. Benda yang sama, tolak dengan benda yang sama. You comparekan dengan benda yang sama. You bezakan, bahasa Melayu dia, bezakan benda yang sama sepatutnya dapat kosong. Tapi katakan, kalau you tersilap, you type tu tersilap. Yang ni terbuat G besar. Betul. Dia dah jadi benda yang berlainan. G besar dengan G kecil. Ingat tak kita pernah tengok ASCII code kan? G besar dengan G kecil adalah benda berlainan. So, bila benda yang berlainan tolak dengan benda yang berlainan, dia akan ada perubahan. Okay. So, dia takkan sama dengan kosong. So, maksudnya kalau dia sama ini, baru dia akan jadi kosong. Benda yang sama tolak dengan benda yang sama. Tapi kalau kita letakkan I, simple I je, kita dah execute function yang berlainan. Maksudnya sekarang dia dah tak kisahlah kita nak masukkan apa macam mana pun ada huruf besar huruf besar kan. So pada dia semuanya sama sebab dia ignore dia. Kebiasaannya bila kita ignore cases ni, sistem internally dia akan convert kepada sama ada huruf besar semuanya ataupun huruf kecil. Okay, faham tak about system complex? Okay, good. Okay. So, kalau tak faham, tanya dengan lecturer 126 all lah. Okay. Takut nanti. Saya takut nak ajar, nak kesana sangat sebab takut nanti bercanggah dengan cara dia. Okay. Next one. Ini saya dah tertutup itu lah sebab kita page 40 ni. Have to premium channel, 50 channel. RM 50 per channel for any number of conditions. So, yang ini simple lah.
RM50%. So dia straightforward. Okay. Ini dia straightforward. 50% lah. Okay. Siap. Okay. So siap untuk dapatkan value. Itu tak cari total lagi kan. So the next one baru kita carikan dia. Kita cari jarak next one. So total, bila kita dah split sikit, lepas tu kalau saya saya suka sikitkan lah calculation tu. Saya tak nampak terlalu kompleks. Kalau tidak, calculation tu akan jadi macam panjang gila. Macam tu lah. Lagi satu sebab macam saya kena cover juga untuk 116. So untuk apa? At least kan. So at least dia ada sedikit constraint lah. Untuk memastikan benda tu terus jadi. Kalau you buat macam panjang calculation tu kan, ada kemungkinan boleh jadi. Tapi biasanya tak jadi. Okay. So just to be safe. Okay. Untuk yang ini pun sama. So kalau you nampak dia benda yang berulang. Okay. Maksudnya calculation total kan. Satu kat sini, satu kat sini. So sebenarnya kalau kita dah pisah-pisahkan. So kebiasaannya total tu kita hanya buat sekali di luar daripada ini kita letak kat sini. So dalam ni hanya untuk dapatkan program cantik lah. Tak ada benda yang repetitive. Tak ada line coding tau. Okay. Hopefully this work. Hopefully this help not work. This help. Mungkin ada silap sikit ke apa kan. Kita tak. Okay. Apa nama ni? Okay. Kita ada persoalan tak? Kenapa saya buat macam tu tak keluar output? Maksud tak keluar output, value dia salah. Macam tu. Maksud tak keluar output. Ada buat C out? Ada buat C out. Okay. Terus saya tanya, you try on C++ ke you try on what you call that? You try on C++ ke you try on A? On L. Kenapa tak keluar output? Dah buat value, apa tu namanya, tempat output dia dah buat lah. Yang CC tu ataupun yang pakai teks lagi. Ada. Saya pun macam ni. Okay, so okay. Nanti try kalau ada problem. Teks dia. Okay. So yang ni saya tunjuk proses dia je lah. Okay, saya sharekan proses dia. Nanti you all cuba try dulu ya. Alright. Hopefully it help. Okay. Kita sambung lah. So today, hari ni idea dia adalah kita nak masuk chapter baru lah. Chapter repetition control structure. Repetition control structure kalau dah at least simple. Sebab tu saya relax. Sila-sila kita masuk array hari ni. So repetition control structure simple. Dalam at least kita ada dua je. Kita ada dua ya. This two. Count ataupun one. So kalau count, sebelum tu saya masuk C++ tu. Saya intro sikit. So kalau kita tengok, kalau dalam C++ kita ada, saya bagi lecture lah. Okay. So repetition control structure simple. Kita ada dua sahaja kategori repetition. Okay. Ini benda sama nantilah dia akan belajar dalam C++. So repetition control structure ada dua je. Kita ada pre-test loop. Pre-test loop. Ataupun kita ada post-test. So pre-test loop kategori ada dua. So pre-test loop ataupun post-test loop. So pre-test loop maksudnya adalah sebelum buat, sebelum buat kena check dulu condition dia. Maksudnya faham tak? Sebelum you boleh buat, dia ada condition dekat atas. Itu pre-test loop. Contohnya macam while. So macam while. So while, kenapa dia ada condition kat atas? Dia kena check dulu. X larger tak? Then X
less tak than 10. Itu maksud dia, pre-test. Sebelum buat, check. Okay. Ataupun, dia juga boleh jadi false. Kalau dalam C++, dalam case kita, at least tak ada. Okay. So, dalam C++ dia boleh jadi int x equals to do while x less than 10. Okay, buat ni mudah. And then, dia punya step. Maksudnya, berapa you nak tambahkan ni? Maksudnya, dia akan jadi x plus plus. Okay, x plus plus ni maksudnya sebenarnya dia sambung x untuk x plus 1. Okay. So, ini dua adalah contoh pre-test. Okay. Jangan tanya tu apa isi dia. Jadi saya explain. Okay. Post-test loop ada satu je. Post-test loop ada two while. Kenapa dia nama dia post-test? Sebab dia tengok condition dia dekat bawah. Dia punya condition kat sini. X dan post. Okay. Baik. Itu beza dia antara pre-test loop dengan post-test. Okay. Dalam mana-mana jenis loop tak kisah. Apa ni? While ke, for ke, do ke, mesti ada 3 elemen. Apa itu 3 elemen tu? Dia mesti ada yang pertama tu. Initializer. Berapa value you nak mula? Dalam kes ni, kita nak mula daripada kosong. Dalam kes ni, katakan kita tukar, kita nak mula daripada 5. Dalam kes ni, kita tukar, kita nak mula daripada 7. Dah malas tu sama je. Dia lagi sikit je nak pergi kan. And then, dia mesti ada elemen yang kedua. The condition. You nak set dia bergerak sampai berapa? Maksudnya, kes ni dia akan start daripada 5 sehingga kurang daripada 10. Maksudnya, ada kemungkinan dia akan gerak daripada 5, 6, 7 sampai 9. Bergantung pada yang elemen yang ke. Macam kes ni, yang ini dah nampak sangat. Dia akan bergerak daripada kosong sampai kurang daripada 10. Maksudnya, kosong, 1, 2, 3, 5, 6, 7 sampai 9. Dia takkan 10 sebab kita kata less than 10. Okay. And then this one, alright. So dia start pada 7, buat selagi kurang daripada 10. So dia akan buat 7, 8, 9. Okay, 7, 8. Right. And then elemen yang ketiga dia mesti ada step. Step ni maksudnya dia punya update lah. Ada orang saya tak ingat dia punya buku saya panggil apa. Saya panggil step. Kadang-kadang saya panggil update. So suka lah. Dia punya update. Maksudnya you nak dia bertambah berapa. Okay. So kalau you nak dia bertambah by 1, dia boleh buat macam ni. Saya tunjukkan macam ini. Kalau dalam C++ dia akan jadi macam ni. Kalau you nak senang lah. Tapi kalau you buat macam ni pun tak salah. Tapi dalam Alice dia tak ada. Single operan operation ni dia tak ada. Okay. So dia kena buat juga macam saya tunjuk yang macam. Okay. So maksudnya kalau plus 1 maksudnya x tu sentiasa increment by 1. Maksudnya x tu akan start dalam, maksudnya full of this one. Katakan kalau you letakkan dalam ni. Kalau you letakkan dalam ni. X. Okay. So dia akan keluar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. So kalau dalam yang contoh ni juga, katakan kalau kita buat this one. Okay. Tapi step ni kita buat lain. Katakan kita buat x equal to x plus. Okay. So kalau dalam C++, kalau you buat plus 3, kalau you nak buat shortcut dia akan jadi plus 2. Okay. So kalau at least tak wujud benda ni, so yang ini apa dia akan buat? Dia akan increment by 3. Maksudnya dia akan jadi 5, 8. Sebab the next one is 11. Kan? 11 dah terlebih daripada 10. Right? Okay. Kalau tak faham, tanya on mic. Okay. Hopefully you all faham. And then this one, katakan kalau kita letakkan output juga kat sini. Okay. Do what? Saya and then okay, terima dia tadi. Katakan buat ini apa? Kita buat ini. Kita nak buat yang lebih. Okay, kita buat lah. Tak boleh lah. Tak boleh malas sebenarnya. Buat plus 5 lah. Tapi kita start daripada katakan negatif. Ataupun kita besarkan range dia lah. 7 kan tadi.
buat plus 5. So dia, kita buat sehingga kata kali. So apa value yang akan keluar, dia akan keluar. Kena ambil 8 tu. Tak sama. Kita nak step back. Apa tadi? Dia server dia. Sir, Dia saya. kan yang pre-test loop tu kan, kan Aha. integer x sama dengan 5. Dia X sama dengan 5. Sama dengan 5. The first one. Okay. Lepas tu kan yang for tu kan, Aha. dia integer x sama dengan 0. So dia akan start daripada 5 ke daripada 0? Untuk yang 4 dia start daripada 0. Maksudnya untuk output yang ini, dia akan keluar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang integer x sama dengan 5 tu untuk apa? X sama dengan 5 maksudnya kita nak start daripada 5. Maksudnya untuk yang while tu, result dia akan jadi 5, 8. Sebab dia increment by 3. Okay. Kita try. Saya share screen tu tak terang. Saya pun tak sure. Terdikit keluar. Sorry. With recording as tak sure apa jadi. Internet saya discard. Sorry. Ya, hilang. Betul lah, saya terkeluar. Sorry Biasalah pakai wireless apa? Model ni kan. Kerana dia reset ke hati dia. Boleh? Okay. Hopefully nampak So yang macam yang ini tadi, yang apa ni? Yang last one ni, dia akan increment banyak lah. Dia akan increment banyak. Dia tadi 7, 12, 17. 22, 7. 32, 37. 42, 47. And then 52 dah keluar sebab kita kata buat lagi less than. So apa beza pretest dengan post-test? Dah banyak macam ni confuse juga kan. Apa beza pretest dengan post-test? So, untuk faham perbezaan dia, kita tukar je value. Kita tukar initial dia 100. Tukar je initial dia 100. Okay, kita buat yang ni. So dia kata X sama dengan 1. And then kita kata X buat selagi do Y sila buat. Selagi X tu kurang daripada 10. 100 kurang tak daripada 10? Tak kan? So bila tak, apa akan jadi? Dia takkan dibuat langsung. Dia tak dibuat langsung. Orang panggil? Tak ada istilah dia dah mutu. Nanti awak lah. Itu kelas-kelas. Not executed at all. Itulah lebih kurang bahasa dia. Tak hafal istilah teks. And then yang kedua, yang ni pun sama. X sama dengan 100. Buat selagi, buat selagi atau buat kalau X kurang daripada 10. 100 kurang daripada 10? Tak. So apa akan jadi? Dia tak akan juga buat langsung. So yang ini, X sama dengan 10. Benda pertama yang jumpa, dia kata buat.
Jangan fikir apa buat. Faham tak? So, kita akan dapat output 100. Kita akan dapat output 100. And then 100 tambah dengan 5. Jadi 100. Okay. And then baru dia kata check. Kalau dia kurang daripada 50, buat. So, sekarang value baru kita dah jadi 105. So, dia akan terus. Nampak tak? So, bezanya adalah push test loop. Okay. Will be at least one. Baik. Push test loop akan dibuat sekurang-kurangnya sekali. Betul ke salah ke keadaannya, dia akan buat. Tapi sekali je lah. Kalau salah, baru lepas dia buat, baru alamak salah. Buat. Tapi dah buat proses ni, dah buat output dia, so dah ada satu out. Okay. Itu dia. Dia beza dia antara pre-test loop dengan post-test. Okay. Simple je, lupa je. So, kita punya Alice ni lagi simple. Okay. Yang kita ada daripada tiga-tiga ni, hanya ada while sahaja. Yang kita perlu tahu kan, while. Okay. So, bila kita bercakap pasal while, okay, simple. Dia ada while. Tak tu. Dia drag kan. Okay. Pastikan bila you buat while ada 3 elemen. Kalau tidak, dia akan jadi infinity. Okay. Infinity loop maksudnya loop yang tidak. Okay. So, kalau kita nak kenal sebenarnya, kita boleh start sama lah. Maksudnya, kena ingat. Any kind of loop mesti ada 3 elemen. So, the first element mesti ada declaration of the condition punya right. Okay. So, maksudnya kita boleh start. Maksudnya kita potong number lah. Okay. Kita bagi nama katakan X lah. Okay. Sebelum kita pakai X lah. Okay. So, bila kita pakai Y lah, letak Y. Okay. Dan setkan elemen yang ke punya condition. Apa kita nak buat? Kita nak buat, kita buat sama macam contoh tadi. X open. Ini kosong balik lah. Okay. Buat lagi X less than 100 kata. Sebab ini komputer kira kan. Tak kisah dia nak buat berapa pun. Kita just tengok je. Whole number buat lagi X kurang daripada 100. Tak terlalu lama. Okay. Low sikit je. Okay. Jangan marah. Okay. And then assign. Okay. Sign ni. Okay. Dia buat X. Okay. X sama dengan X math tambah dengan so ada 3 elemen. Okay. So, kita ada dia punya ini ada jelas. Boleh lah. Dan kita ada dia punya update. And then kita ada dia punya update. Drag. Dia punya update. Ataupun orang panggil start. Okay. So kalau kita buat macam ni, loop kita akan berulang 100 kali. 0 sampai 99. Okay. So macam ni kita nak test, kita boleh try. Tapi tak. Mirror boleh stay. Tak boleh. Saya tahu. Pakai that kan. What is that thing? Bilang pula that thing. So kita tak set kan. Yang kita dah belajar ni kan, text edit kan. Kita gunakan text edit lah. Itulah orang tu bercakap seorang. Okay. Kita text model ni. So akan turunkan dia. Dekat bawah tu. Senyawa. Oh. Don't worry. Dekat bawah ni. Nampak? Ada Y. Cakap dulu. Okay. Don't worry, tanya je. Okay. Thank you. And thank you for the others. Tapi kat bawah ni banyak. Cakap 3 daripada kiri. So, yang hello tu ambil dekat mana? Oh, hello ni. Kat sini Okay, don't worry.
Bila you tanya lagi saya suka walaupun kena ulang ke apa kan. So don't worry. At least saya tahu you. Tengah. Tengah. Nampak tak? Okay. So kan kita kat sini kan. Apa ni namanya kan ada browser by hierarchy apa semua kan. Ada kat sini. Sheet or text. So you ada text model. Just that. Letak je kat tengah-tengah alam lah. Kalau saya ni. Orang panggil ada dia nak kemas semua kan. Tak ada lah. Kemas kan semua kan. Tak semua potong. Yang ni saya tak ada size tak. Okay. Just tukarkan pada black. Supaya senang. Alright. So siap? So kita boleh. Kalau you nak reset 0 dulu ke apa pun boleh tak. Saya biarkan di S dulu lah. Okay. So kita akan update this value. Okay. So jangan pakai set. Kita pakai. Jangan pakai set. Kita pakai set. Kalau you pakai pen, value tu akan bertambah panjang. Dia akan pen. Okay. Kita setkan value. Setkan value. After string. Okay. Mana buat grid? Itu jawab tengah tu. Grid yang ni. You snap. Ada. Dia ada. Ada. Kat atas. Dia ada. Ada. Okay. It's good. Don't worry. Saya cool down. Okay. Keep asking. Aku boleh saya dapat chat. Boleh? Okay. Saya jumpa grid. Okay. Okay. So kita akan update this value. So this one. So kita letakkan dua komen. Kita ambil custom string dia sebab kita nak biarkan dia. Ulang condition boleh. Ulang condition maksudnya the whole while. Is it? The whole while. Maksudnya buat balik semua while ni. No problem. Jadi saya tak buang. Sebab saya nak copy komen ni. Okay. Boleh juga. No problem. Komen tu saya biar. Okay, so macam kita dah discuss tadi, any kind of loop mesti ada 3 elemen kan. So dalam at least kita hanya ada while lah. Okay. So bila kita pakai while, kita letakkan true kat sini. Okay. So jangan. Dia confuse lagi. Okay, the first thing kita buat initializer ni. Kita ambil variable ni. Variable lah. Okay. So kita declare. Whole number. Kita bagi nama X ya. Biasa untuk looping kita pakai X1 Z. And then setkan dia as 0. So siap initializer dia. Okay. Kita initialize the value. Okay. And then baru kita letakkan dia punya condition lah. So the condition must be while. So kita drag. Kita dari kiri ni ada while. Drag kat sini. Kan? The first thing kita setkan condition dia dulu lah. Selalu ni. Sebab kena ingat. Kalau you tak pause, dia tak akan buat langsung. So kalau you set, kita tak tahu while tu ada atau tidak. Kalau dia letak tu, dia akan jadi infinity loop. Tapi at least, the while is. Okay. So kita letakkan while tu, dan baru kita tukarkan. Berdasarkan kita punya variable tadi. So kita punya variable adalah whole number X. So whole number comparison, kita nak buat lagi X tu kurang daripada 100. Nampak relational, apa kita nak buat? Less than, what less than, X less than something. That something will be 1. Dia akan ambil custom nama. Okay. So nanti dia akan pop up kan. Dan dalam while ni kita ada set. Kita ada dia pilih 1. So update jangan declare sekali. Kita nak update the value of X. So what is X? Kita nak buat X to X plus 1. Kan dia? X to X plus 1. So setiap 3 elemen. Right. Okay. Fizzle? Okay. Fizzle all lumayan. Saya ni orang dua patah lama ni susah. Depan ni belakang. Okay. Alright. So baru kita producekan dia output lah. So kita just set the value dia. Kita letakkan sebelum komen update. Kita letakkan. Tapi jangan letak hello. Saya pun saya letak hello. Buang lah balik. Dan ni kalau you delete pun boleh juga. Okay. Custom string. Dia akan potong. Dia nampak macam ada gambar mouse. Mula saya ingat gambar mouse. Itu baru saya perasan. Oh, sebenarnya macam tak ada guna. Dalam ni tak cakap apa-apa. Apa kita ada mouse. Dan baru kita appendkan dengan kita punya whole number of
Sejak lah. Untuk kita testing looping. So kita boleh try tekan. Dia akan keluar. Terus 99. Kenapa dia jadi tu? Sebab terlalu laju lah. Tekan value ni. Tak boleh letak lagi belakang. So sebenarnya apa jadi? Dia dah tambahkan untuk kita tau. Sebab komputer ni kan laju kan. Tahu kan berapa laju komputer kan? Kalau komputer tu 1 gig katakan dia adalah 1/1 juta. Itulah kelajuan dia mengira untuk 1 juta. Dekat 100 tu berapa? Milisak. Microsaat lah dia kira kan. Juta main. Okay. So untuk kita slowkan pengiraan dia. Kita kena slowkan dia sikit. Okay. So kita bagi dia blinking. So macam ni kita nak bagi dia blinking. Kita letaklah operating. So kita setkan duration dia dengan 0. Hopefully we can see it blinking. Okay. So masa dia setkan value tu opacity dia 0. Dan selepas dia setkan opacity setkan balik 1. Nampak maksudnya nombor tu akan macam berkelip. Baru kita mungkin nampak dia berubah. Right? Nampak dia berkelip. Cuma pengiraan ni bukan 1 saat lah. Setengah saat campur setengah saat dia bilang. Setengah saat. 1 saat campur 1 saat dia bilang. Sebab tu dia laju daripada kita punya jam. Kalau nak sama macam jam, taklah setengah saat dan setengah saat total untuk dia hilang dan ada. Okay. Tapi dia akan keluar kalau kita letakkan 1 saat. Apa tu? Total 1 saat, setengah saat dan setengah saat. Okay. Boleh compare kan? So dia akan macam seluar. Betul tak? Kan? So dia macam seluar. Okay. Lama pula nak tunggu. 100 ni dia kurang 2 minit ni. Sir. Okay. Ya, baik. Sir, kiranya tadi yang dia tulis 99 tu, dia sebenarnya mula daripada 1, 2, 3, 4, 5 semua. Yes, dia still mula macam tu, cuma kita tak nampak. Sebab pengiraan dalam komputer tu cepat sangat. Kalau komputer kita katakan, macam kita pernah discuss dulu ni, masa kita belajar teori tu kan. Kalau komputer kita kata 2 GHz, kita punya processing power 2 GHz kan. 2 GB. So 2 GB ni maksudnya, dalam masa 1 saat, dia punya pengiraan, simple equation dalam komputer tu maksudnya, untuk dia buat tambah macam tu, dia hanya memerlukan 1/2 gig maksud. Saya rasa juta. Dia hanya memerlukan 1/2 juta saat. Ya. So inilah jawapan. So berapa? Right? Check dulu lah. Kita tak ada juta. Ya. Dah senang. 3 sorry, salah. Mega 6. 309. 309. 3 tu maksud bilion lah. Okay. So kita bahagilah. Inilah kelajuan komputer untuk one simple arithmetic operation. Tambah tu simple kan. Dia ada dalam ALU kan. So inilah kelajuan. So berapa laju dia buat? Dia buat 1/2 bilion. So ni equation lebih tu laju gila lah. Sebab tu kita tak nampak. So bila laju gila dan untuk mengelakkan kita laju. Itu gunanya kita belajar komputer. Okay. Untuk mengelakkan dia punya screen tu, dia punya kelajuan tu, dia punya kelajuan pengiraan tu sampai tak sempat dia nak update screen kita. Sebab ingat tak, dia kena proses dekat ALU, lepas tu ALU hantar feedback dekat memori baru dia hantar ke komputer dan so on kan. Dekat address dia punya terlalu laju. Okay. Kalau kita nak compare kan lah, itulah kelajuan. Dia hanya mengambil masa 0.0000. Untuk settlekan apa-apa simple addition. Faham tak?
Untuk simple addition, direct equation ada dalam arithmetic dalam arithmetic logic unit lah. Untuk arithmetic lah, kelajuannya adalah kelaju ini. Maksudnya ni sebut katakan 24 juta campur 240 juta campur ni kan, campurkan dua nombor, any number, how long it is, you just mention type the number, inilah kelajuan untuk dia. So laju 0.000. Kalau dia logic, lagi besar you punya lagi besar you punya processing power, lagi laju. So untuk sebenarnya nombor tu keluar tapi information tu tak sempat sampai. Tak sempat nak update dekat nombor kita, dia terus update value nya. So kalau kita buat macam ni, baru kita boleh nampak dia punya berubah. Alright. Okay. Then what else? Looping ni susah lah kalau kita nak tunjuk dalam Alice kan. Dia jadi macam tak masuk akal lah. Tapi boleh juga kan. Gunakan marker dan soalan kan. So boleh lah. Ulangkan dia punya. Kalau dia tengok soalan biasanya, looping ni kalau soalan final yang kelas tu dia akan mesti ada penawaran. Ya. Mesti ada suruh buat program yang berulang. So input, the preliminary output and then lepas depan. Okay. Alright. Lagi kita buat. Okay. Tapi dalam Alice, walaupun dia tak ada dua ni, for dengan dual ni, maksudnya dia tak ada langsung lah push test kan. Tapi nanti ada dalam soalan, sebab dia ada lecture yang saya bagi. Dia ada one, kita ada count. Okay. Saya komen yang ini dulu. Letak yang satu. Itu kita letak dalam satu. Ini ya. Okay. So nampak tak kat bawah ni ada count. Okay. Count. Ada count. Kita letak dalam ni siap-siap. Itu confusing. Kita tunjuk count. So count ni, dia memang ini je. Ini je dia boleh buat. Faham tak? Dia tak ada elemen initializer, step, update tu tak ada. Dia memang, dia dah tahu berapa kali nak ulang. Itulah count. Faham kan? Tak faham. Okay. So count ni dia tak ada kaedah lain. Dia hanya boleh buat ni. Dia boleh fokus. Okay. Count ni memang ini je dia boleh buat. Tapi dia tak boleh buat apa-apa pun. Faham tak? Okay. Ini saya kena bagi value. So X ni ada error. Variable baru. Y. Apa jadi kat count bila saya buat macam ni kan, count kurangan dia. Y. By right, kita expect dia jadi benda yang sama lah. Nampak ya? Count until 100 juga lah. Dekat hati pula. Okay, tapi yang ni saya tak boleh nak biarkan empty string. So tidak, sebab nanti boleh tak? Count lah. Itu je. Dia hanya boleh tukar ini saja pada count. Okay? Tapi apa kekurangan count? Apa kebagusannya adalah dia straightforward. Okay? Kalau dia dah tahu berapa kali nak ulang, and memang nak ulang step by one. Tapi kegunaan dia tak boleh nak menunjukkan the update of the value. Sebab dia akan jadi macam, kan kita dah ada Y kat sini. Nampak tak? Y kita tak berupdate. Y kita selamanya kosong. Okay? Cuma bezanya dia akan ulang sebanyak 100 kali. Maksudnya walaupun you pakai count, kalau you nak update the value, you kena buat balik macam biasa. Tapi you punya condition berdasarkan count. Ridiculous lah. Dia ada kegunaan dia, tapi orang kata tak functional lah. Untuk kita mendalami count, macam mana kita mendalami while, dia tak faham. Dia sebenarnya tak boleh buat apa-apa, dia hanya boleh ulang
berapa banyak kali yang kita nak. Start daripada itu. Okay. So, berapa banyak kali? Kita try nombor kecil. Okay. So, berapa banyak kali kita ulang? Kalau count daripada up to 3. So, dia ulang banyak kali sahaja. Okay. 1, 2, 3. That's it. Okay. 1, 2, 4. So, maksudnya dia sentiasa fix lah. Dia tak boleh nak increase the step ke apa ke, tak boleh. Okay. So, itu kekurangan count. Okay. Tapi ada guna dia, kenapa dia diletakkan di situ dan kenapa dia masih digunakan, sebab dia straightforward. Ada orang dia tak nak fikir, apa ni orang kata, dia tahu nak ulang 3 kali je. Semua apa kena start lain ke apa semua kan. Dan dia memang tak ada nak buat calculation. Cuma kita biasanya, semua kita belajar problem based solution kan. So, problem based. Namanya, C++ ni sebenarnya bukan C++, nama subjek dia kan. Alah. Computer problem solving. Macam tu kan tajuk dia. So, kita nak menyelesaikan, so, kita bermain dengan number lah. Okay. So, that is about count. So, back to this one. So, start kita boleh sentiasa increase. Okay. Macam yang ni, kita start dengan 1. So, kalau kita nak increase by 3 pun, ini dia akan jadi 0, 3, 6, 9, 12, 15. Dia dalam gandaan 3. Sehingga nombor itu pula sehingga dia mampu 9 bagi ni. Dia dapat 9. Ini sih 99. Ya, sehingga 99. So, 3 tak sesuai kan? Ya, dia akan mati kat 99. Tapi nampak increment dia baik. So, kalau nak increment, katakan kita nombor apa namanya? Nombor kan? Itu baik level. So, dia akan bertambah. 11 pun mati kat 99. 7. Okay? So, 7 hopefully dia tak mati kat 99. Saya nak tunjuk dia tak mati kat 99 tu idea dia. Maksudnya dia akan mati dekat janganlah mati. Ya, mati kat 98. Sebab dia plus 5, 7. Okay? Masih ingat saya. Lagi kita habiskan. Okay? So, kita masuk sekali ke array. Okay? So, array ni, kalau kita tengok dekat buku tu, jelas. Dia tak tahu apa besar. Jelas. Jadi, kalau saya ajar C++ pun, saya akan ajar di depan. Sebab array ni memerlukan looping. Okay? Array ni maksudnya, selama ni kita tengok variable kita declare satu-satu. Kita declare. Okay. Bila kita declare, kita declare, nampak? Kita declare satu value je. Katakan Z. Declare value of Z. Ataupun kita declare kan? Kita declare dan decimal number. Itulah. Kita declare satu value je. Betul tak? Selama ni lah kita declare. Yeah. So, bila kita hari satu, kita dah discuss kan? Constant. Nampak So, kalau variable dia boleh diubah. Kalau kita kata dia constant, dia tak boleh diubah. Sebab itu lah variable. Maksudnya kita kena tentukan juga data type dia apa. Okay? Cuma value dia macam value file. Okay? Kalau constant ni macam kita akan bagi tahu. Constant value kan. Katakan macam decimal number. Constant file katakan file. Value yang kita tak nak dia berubah. Dan tak nak dijadikan sebagai input ataupun part of proses. Okay? Good. Kan? Hopefully boleh. Tunggu tekan. Kalau pi kita akan kata 3.22 bahagi 7 kan. So kita boleh letak sini kalau you nak the precise number yang komputer boleh buat kan. So instead of you masukkan 3.147 ataupun 3.141. 3.147. Macam itulah nombor dia kan. You fixkan the number, you can actually make the constant of pi dengan membahagikan.
So, apa yang kita boleh buat adalah 22. Okay, bagi alamak, dia tolak pula. Dua bahagian. Betul. Dah salah. Seribu. Baru. Buat 22 bahagian itu. Betul bahagian. Salah kita. Sebut ada bahagian. Akhirnya. Okay. So value constant ni ditakkan berubah. So talking about pi. Pi pula. Okay. So ni normal variable dengan constant variable. Talking about array. Cara declare dia sama. Okay. So katakan macam array ni. Okay. Array. Array. Dia macam ni lah array. Okay. So when you talk about array. Okay. Array tu selama ni kita buat id. Buat kita English id. Jadi kita cakap pasal array, kita akan buat ing x. Tiga dia. Okay. Sama ni. Dia akan jadi dalam. So 3 tu maksudnya kita boleh masukkan 3 value. Sekejap. Kita confuse dengan BB. Betul. 3 value. Okay, 3 value. Okay. Itu susah aja banyak guru English. Okay. Dia boleh masukkan 3 value. So apa value yang boleh masukkan? Dia you kena bayangkan macam ni. Bila you kata 3 tu maksudnya you boleh masukkan 3 value. 5 dan masukkan 4 dan masukkan any value lah asalkan. So bila you buat array ni, you kena bayangkan macam selama ni x boleh simpan satu value je. Ada pakai x. Okay. So x, y, z ni apa you buat? You buat dia ada 3 kotak. Kita macam ada 3 kotak. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. So kotak pertama ni you simpan value. Kotak kedua ni simpan value 3. Kotak last ni simpan value 9. Itu maksud array. You boleh simpan multiple of value dalam satu. Dia ada 3 value. So macam mana you nak tahu value ni? Okay. So value ni kita access berdasarkan dia punya index. So kenapa 3? Sebab ada 3 kotak. Tapi indexing dia, indexing dia punya address start dengan 0. So ini kotak nombor 0. Kenapa kotak dia nombor 0? Sebab everything start with. Okay. And then ini kotak nombor 1. Then baru ini kotak nombor 2. And so on. Maksudnya the size always minus 1 of the to get the last address. Index always start with 0. The smallest index always minus 1 of the size. Hopefully betul. Okay. Ini. So macam mana kita nak access the value? So kalau dalam C++ kita boleh gunakan macam ni. Out x, y, z. You nak access value yang mana? Kita nak masukkan value yang terakhir. So sebut. Sorry saya terkonfuse. Takut terkonfuse dengan review. Kalau review dia semua bracket biasa. Sabar. Dia pakai box semuanya. So untuk you access address dia, katakan you letakkan address of 2. So apa value dia kat sini? So value dia yang akan keluar kat sini adalah B. Faham kan? Katakan the next one, baru you access value of 0. So value kat sini, lalu access location 0, baru dia keluar value. Okay, kalau dia access value tadi dia pun value tak 1 kat sini, so baru dia keluar value. Katakan kalau dia letakkan yang tak wujud, katakan kalau dia letak 3, location 3,
Ini antara contoh kaitan array. Okay. Array of. Okay. Array di luar daripada range. Ada istilah ni. Kita pakai istilah bound. Okay. The boundary. Okay. So selain bagi 01, 2, dia akan keluar daripada dia punya boundary. Okay. So how do we assess array? Satu macam ni. Kalau you nak masuk 1, 1, 1. Tapi kalau you ada array yang panjang. Okay. Ni let's say kita declare satu array yang panjang. So kalau nak declare array, nampak kan? Decimal number. Okay. Nampak tak? It's array. Klik. So dia akan bertukar. Kita bagilah nama value dia. Okay. Kita buat sama. Okay. Dan kita kena setkan value. Dalam Alice, kita kena setkan value. Sebab kenapa? Sebab inilah yang akan menentukan size array. Okay. So size array ada banyak cara lah untuk declare. Okay. So kita boleh declare dua-dua. Ataupun kita boleh declare kalau macam nasi kan, kita boleh declare tanpa bagi tahu size dia. Okay. Tanpa bagi tahu size dia. Tapi bila you letakkan bila you letakkan video macam ni, automatik dia tahu ada. Ataupun you letak dulu. Ataupun dia tak letak. Pun boleh. Saya bagi tahu, saya nak buat array size dia 3. Jadi nanti saya masukkan. Pun boleh. Kalau dah. Tapi dalam Alice, tak. Dalam Alice, value asalnya menentukan the size of. Okay. Dia mengambil pula. Faham? Custom. Masukkan nombor custom. Apa? Hari. Okay. Kita masukkan 15. Okay. Kedua. 15. Mana? Saya lupa. Okay, so 5 lah cukup. Nampak? Nampak? Dia dah bantu kita. So array kita size dia 5. Kosong. 1, 2, 3, 4. Tapi the smallest address 0, the biggest address is 4. Tapi size kita 5. Okay. Kat sini dia membantu kita lah. Dia bagi tahu kat location ni apa value-value dia. Macam ni, cara dia declare, kita tengok adalah tanpa bagi tahu size. Tapi size dia bergantung pada initial value. Okay. So dalam Alice ada dua cara. Dalam siapa namanya? Dalam C++ boleh guna tiga-tiga jenis loop tadi lah. Tapi dalam Alice kita boleh gunakan while, okay? Tapi tak boleh gunakan how, okay? Tapi dia ada extra function. Okay? So kalau kita access, biasanya kita akan try access while. Okay? Kenapa saya suka guna while? Sebab kita boleh dapatkan the index. Okay? So kalau kita pakai while samalah. Okay? So kita kena start balik dulu. Ya? So boleh gunakan this one. So this one. Okay? Kita try access. Okay? So kita nak start, kita tahu array index dia start dengan 0. Okay. Ini kita komen lah, tak pakai pun. Okay. Array kita tahu index dia start dengan 0. So okay. Buat lagi kurang atau sama dengan berapa condition dia. So kita tahu kalau kita pakai less than, kita boleh kata 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita boleh buat 5 kat sini? Kenapa kita boleh buat 5? Sebab kita kata less than. So dia akan start daripada 0, 1, 2, 3, 4. So sama tak? 0, 1, 2, 3. Okay. And then kita akan update. Okay. So untuk keluarkan value dia, kita tak bolehlah pakai X. Kita boleh buat adalah gunakan the value X, Y, Z berdasarkan location X. The index of location X tadi. Okay. And then start dia, increase lah by 1. Kita nak increase 3 ya. Okay. So just increase by 4, 15, 15. So value dia lah. Okay. Kita ulang 15, 3, 22, 19, 80. Dan dia akan stop. Nampak? Cantik? Nampak? Ini kita cantik buat dia tak hilang. Okey juga tak hilang. Ini kita nampak. Nampak? Itu kegunaan looping. Kalau dalam Alice lah. Okay. So kita boleh gunakan fun. Okay.
Dua lah. Y. Ini yang kita buat tadi kan. Dan array. So, only Y. Cuma array ni, kalau dalam C++ tak ada. Kalau dalam Java tak ada. Nanti bila you belajar VB, dia akan ada. Okay? So, yang ini, this one will be similar in okay? So, dalam array, untuk VB dan untuk Ellie, dalam C++ tak ada lah. So, dia ada satu extra function. For loop. Dia bagi extra. Kat bawah ni kan, ada for each in. Yang ni khas untuk bila you pakai array sahaja. For each in. Bila you pakai array sahaja. Okay? Apa kebagusannya adalah dia mudah. Dia tak perlu fikir update, tak perlu fikir apa. You just kata apa nama sementara item ni. Okay? So item type dia apa? Okay? Item type yang dalam array yang nak panggil ni apa? Okay? So kita kena tahu itu sahaja. So item type dia kita tengok kat sini kita declare array kita sebagai full nama. So item type kita untuk for each ni pun kita gunakan full nama. Okay? So nama dia kita boleh bagi value dalam value dalam okay. So value dia nak ambil daripada mana? Array yang mana? Kita kata. Okay. So item ni value kita nak display value dalam array daripada array yang mana? Daripada array kita ada satu je pun x, y, z, kan? Cuba. Siap. Okay. Alright. So yang ini kita array dengan menggunakan for. Tak boleh kata for je. Okay. Cara buat dia pun so apa beza dia dalam ni? So dia boleh buat ni. So dia jadi simple. Dia buat benda yang sama. Kita nak buat nampak? Kita tak perlu dah fikir apa initializer dia, apa update dia, apa condition dia, and apa step dia. Kita tak perlu. Kita hanya perlu fikir apa yang kita nak display. Kita nak displaykan value dalam array. Array-nya adalah x, y, z. So kita nak display everything. Kita tak boleh nak control pun. Nak value ke apa tak boleh. Okay. So kalau kita pakai this one. Ni ada function .net. Okay, kita gunakan function .net. Okay. So yang ini kita boleh terus displaykan the value of value dalam array. Nampak? So instead of kita kena tahu indexing dia apa semua kan, kita boleh showkan value dalam one. So the result will be the tapi kita tak boleh nak control. Faham tak? Maksudnya kalau dalam array ni ada 5 value, dia akan keluar 5. Kalau dia nak control kena letak if semua lah. Check. Tedious lah. Okay. So kalau macam yang ini, sebab tu saya tak suka sangat pakai for each ni lah. Pakai one. Tapi kalau setakat nak display output, yes, can use. Tapi kalau you nak manipulate apa semua, saya galakkan gunakan one. Sebab indexing ni penting. Kenapa indexing ni penting? Contohnya, kalau macam you tak nak semua value, you just nak value di location genap. So apa kita boleh buat? Kita hanya perlu tambahkan. So dia hanya akan display value 0, value type index 2, and then the type index. So dia akan keluar 15, 22, and the last one 50. But, okay. So that's the idea lah kenapa kita pakai. Saya lagi prefer compare dengan for each. Jawab. Okay. Dia soalan. Sebenarnya ni tak ada apalah yang nak. So it should be relatively simple lah. Kita boleh try. So kita boleh gunakan buku ni. Buku ni.
So you can try for looping. So kita terus try array history. Function. Oh, nanti topik sama kan? Okay. Nombor 3 tu nampak cantik. Okay. Page 154. Okay. So you boleh try that one. You can try that one. That one nampak good. Tapi janganlah buat 1 year. Buatlah 1 gig. 1 year jenuh pula dia nak masuk ni kan. Temperature for 1. Okay. Kita try that one. Boleh tak you keluarkan sekali ni selasa dah betul. Okay. So sama juga dengan nombor 7. Okay. Nombor 7. Keterak berapa? Okay. Page 154. Okay. Page 154. Programming exercise 6.1. So you can try question number 3. Okay. And then kami kasi simple je. Question number 7. Number 8 tu agak okey. Okay. Question number. Dia ulang-ulang ni sama je. Dia cerita ni. Okay. Dia benda yang sama. Dia mesti nak cari minimum, maksimum, average, sum, total, and then kadang-kadang dia suruh buat sort. Okay. Saya tu nak tunjuk. Okay. So kalau macam ni kita hard code kan, kita kena tahu size dia ni pun. Okay. So kalau you tak nak tahu, dalam C++, saya dia panjang sikit untuk dapatkan length dia ada calculation. Saya kalau dalam dalam Java dia pakai function serupa macam ini. Sebab ini Java kan. Kalau kita tengok sebenarnya at least ni Java based kan. Okay. So you boleh gunakan function ini. Okay. Tanpa you perlu tahu berapa panjang array. You boleh letakkan do as long as the x is less than. Make sure you use less than the x length. Okay. X, y, z dot length. Okay. So you tak perlu tahulah size tu. You just gunakan x, y, z dot length. You go here, kat bawah ni ada array length. Kita jawab. Okay. Fine. So nampak? So kita tak perlu hard code apa-apa dalam. So, kita just beritahu x start with 0. Do when the x value is less than the array length. Yeah. And then increase by 1. Increase by. Okay. So please try question 3, 7 and 8. Hopefully tak ada masalah kan. Janganlah ikut sangat soalan. Try to make it reasonable pun. Change to 7 per week. Kalau student tu you change to 10 student. Make it reasonable lah. And then nanti tukar kan. Okay. Then what else? Dari segi PA student pun payahlah 100. 10. Tapi kalau you nak lagi best, you buat 10. You buat something yang kata susah sikit nak buat. Yang kena tekan calculator, and baru you akan dapat macam average tu betul ke tidak. Kadang-kadang 10 ni kita tak tahu dia buat bahagi 10 ke, dia dah bahagi 10 darab 100. So give a unique value. So saya suka pakai prime. So prime number. Okay. So please try question 3, question 7 and question 8. Semua orang ada buku dah kan? Ada lagi yang tak ada buku? Kalau tak ada buku, saya sharekan nama dan soalan. Okay, semua ada? Saya tak ada. Alamak, sedih. Kenapa tak beli? Stop. Jadi saya sharekan dekat group. Okay lah. Okay, sekali dengan coding. Okay. So hopefully you can try. Sebab kalau saya bagi exercise looping dalam dia tak nampak sangat. Dia more apa kata? Simple sangat. So kita terus combine array ni. Tapi kalau you nak try the looping exercise pun, please try, please do.
any question, just ask me and then we try to discuss it. Okay? So that everybody will learn. Okay? Kita kena faham. Dia belajar online ni kadang-kadang kawan kita masalah ni. Dia tak sempat ni kan. Buat latihan. So kita boleh belajar sambil kawan lain belajar, dia tak faham. And then kita experience sama, kita belajar. Hantar screenshot tu boleh nanti dulu. Okay, no problem. Screenshot this one kan? Yang boleh. Saya akan sharekan this one and also the 3 questions. Okay? And also attendance pun saya hantarkan tu. Sebab kita match tadi ni ya. So any question? Kita habis 2 chapter sekaligus. 5. So kita tinggal lagi 2 plus 1. Yang 1 tu you kena belajar sendiri untuk project biped movement tu. You tengoklah sebab dia sikit lah. Dia kena tengok video tu pause, try tu. Dan dia bukan dalam syllabus lah. So tak sesuai untuk saya bagi lecture. Kenapa saya tak copy video dia ke apa ke, supaya dia dapat dia punya like video. Dia video dia lah. Talking about video, saya dah upload. Macam jual barang. About video, saya dah upload video all our lecture. Okay, promise. Where is it? Saya dah upload last week. Alhamdulillah. So you just search lah. Saya tak letak lagi dekat picture. So you just search COVID 4.0. 4.0 sebab this is the 4th semester UiTM online. Okay. So you just type COVID 4.0. So essay 11. 4.0 sama dengan kita punya group WhatsApp. Betul 4.0. So saya tahu ni group mana. So you can go there. Just search on YouTube. So dia akan ni. Memang saya ada 3 hari yang lalu. So I think dia punya cantik kot. Dia punya. So saya upload semua kelas ni. Okay. And then I hope the dating, apa ni orang kata, the sequence is tight. Sebab your sini punya kelas ada satu tu dia terbalikkan. Ada 12 dengan 14. Okay. So please start. Okay. Try the exercise. If any problem, we get back. Nak suruh user masukkan input value. Okay, yes, thank you. Lupa. Nak update value kan? Kata macam ni kan? Kita dah ada value ni. Okay. So, nak user masukkan value, sama. Sama. Okay. Sama tu maksudnya, just take this one. And just copy. Okay. Lain saya dah komen. So, that. Bukalah. Tak apa. Ini saya buang. Ini saya pakai. Bunuh kena menonjol. Itu. Yang basic. Okay. So, ini sama. Start dengan 0. Okay. Jadi ini kita tukar. Okay. Ya, X kan. Ini kita pakai double X. Confusing lah bukan A. Yes, fine pula. So, input. Saya buat untuk output ni. Whole number, double X. So, set 0 juga. Okay. Yang lain sama. Okay. Ini kita pakai double X. Oh, ini kena tukar habis. X, double X. Yang saya nak tunjukkan, set dia sama lah. Cuma, kita ubah. Set dia ni pun lah. Macam ni kan. Kan yang ni kita gunakan this one kan. Set value kan. Dia ada function. Yes. Text model ada function. Bagus. So tak perlu buat variable. So kita komen kan this one saja. Okay. Ataupun buang ke apa kan. So kita boleh masukkan value dekat sini. Sama. Assign. Gunakan assign. Okay. X, Y, Z. Pada location. Sama dengan 0 dulu. Sama macam kita assign biasa. Okay. Saya ulang ini. Okay. Assign kan. Saya nak assign dekat apa tu namanya, dekat array X, Y, Z. So ambil array X, Y, Z. Jangan ambil the whole array. Okay. Ambil yang ada kotak ni. Ada box bracket ni untuk boleh masukkan dia punya index. So index dia adalah berdasarkan double X. Okay. So at the moment masukkan value 0.
Apa tu dia punya function tadi. Okay. Get integer from integer. Okay. Masukkan value x, y, z pada location. Maaflah apa okay. Okay, pada location. Okay. Kalau kita letak kat sini x, y, z. Ini pada location x, y, z lah. Pada location 0 kan. Okay. Okay. Pada location. Kenapa kan? Pada location. Okay. So dia akan keluar macam ni. Okay. So selepas keluar, then you copy sekali this one. Okay. Right. This time, this one will be the okay. Okay. So dia keluar 15. Nanti lah. Then akan keluar. Nampak? Masukkan value pada location. 1, 1, 1. Okay. 2, 2, 2. Itu yang tak cantik. Kenapa dia keluar 88 tu? Sebab dia memang keluar 88. Sebab yang tadi punya 88 tak habis lagi. Ini yang value baru kita masukkan lah. Kenapa dia keluar tu kita boleh sebalikkan. Apa kita zero? Ini dia start dengan ada. So hello tu nampak macam pelik sikit lah. Okay. So this one. So apa akan jadi? Dia akan display the old value. Dia akan jadi macam tak cantik macam tu. Okay, tapi at least dia hilang. Tak confusing. Kita masukkan 999. Kenapa dia keluar? Oh, I know why. Sebab kita tak buang yang itu pula. Ya. Masuk je. Kenapa dia keluar sebab kat sini, kat ini, kan kita ada disable. So, disable. Saya tunjuk disable lah, maksudnya dia boleh buang. Tak perlulah disable, saya buang je. Pakai pun dalam input ni. Bukan. Updated. One. Bahan alisan. Okay, so lepas kita dah tu, baca berklik tu kan? Tapi kenapa blinking dia tak cantik? Okay? So value tu bertukar lah. Nampak tak? Okay. Kenapa dia punya blinking? Dah sama je. Ada. Tak ada. Dia tak ada, dia cantik sikit. Itu ni. Let's maintain. Nak bagi cantik, dia boleh pesan. So after we are done, kita baca lah buzzer line. Saya cuba elak lah tadi sebenarnya. Sebab dia akan nampak macam confusing. That's okay. Okay. So initial value ni hilang. Okay. Then kita masukkan value baru. Apa ni namanya? 41. Okay. 31. 21. 11. Oh, tak cukup. 91. 1, 31, 21, 1. Okay.
Kita hilang pula ni. Ada salah aku. Alright. Okay. Good question. Okay. So macam ni nak sumkan apa semua. Try lah. So next class kalau ada soalan kita discuss. So, kalau tak ada soalan kita on to the next function and procedure. Okay. Any question? Any question for today? Ada soalan? Banyak ni saya nak tengok screenshot. Okay. Hopefully you try. Yes, saya akan try screenshot this one. And then the code, this one. Then the question. And share assignment. Yang mana? Kenapa nak user masukkan input value macam kalau dari mula kita nak user masuk kalau daripada mula nak user masukkan value, so apa yang kita boleh buat adalah kita still kena set initial value untuk kita punya array. Tapi sebab kita tahu user nak masukkan, apa kita boleh buat adalah kita setkan semula sebagai 0. Kita setkan semula sebagai 0. Kenapa kita set 0? Sebab kita just nak bagi tahu kita nak array set. Okay. And then tak perlulah buat ni. Tak payahlah tunjuk initial. Nama pun initial. Kalau tak perlu, boleh buang. Terus masukkan. Maksudnya terus buat yang tengah. So boleh terus masukkan. Nampak? Okay. So tak perlulah buat the first loop. Yang ni kan. Sebab tu saya komen-komen tercah kan. Mereka boleh tangkap. Nampak tak? Itu kegunaan dia letak komen. So macam kalau dia tak perlu, just comment the initial value. Dah tak nak tengok initial value dah sebab semua 0. Just comment that one. Terus update, terus output baru. Nampak? Okay, good. Okay. Lepas tu saya try split. Lagi boleh komen, saya komen. Tapi kadang-kadang saya takut letak banyak komen confuse ni. Okay. Hopefully it helps. Good. Okay. Contoh kalau value tu banyak. Macam 1000. Nak add value 100 kali juga ke? Yes. Terpaksa lah. Kalau value tu 100, terpaksa lah. Kalau, lepas tu saya kata jangan besar-besar. Itu penat nak masukkan dia. Macam soalan tu kan. 465 hari ni nak buat tu. Hari yang asli, 7 hari average punya time cukup lah. Okay. 100 student, 1000 student. Pakai 10 lah. So, boleh buat dia countdown. Okay. Tak boleh. Semua exercise tu dalam AIS kan? Yes. Nak buat countdown boleh. Tapi countdown tak perlu guna kat array. Nak buat countdown people. Nak countdown daripada buat berapa? So kalau countdown pakai while. Konsep dia sama. Okay. Countdown. Konsep dia sama. Semua tak perlu pakai while. Kalau takkan nak buat countdown, nak buat countdown daripada mana? Itu soalan je kan. So katakanlah kalau kita nak buat countdown minit. Okay. Nak buat minit ni kena kreatif sikit lah. Okay. Kena letak if sikit apa semua. But not that hard. Hopefully sempat less than 7 minit. Okay. So tak payah minit lah. Saat lah. Sebab kalau minit nanti 2 driver takut lupa. Okay. Sebab dia minit dah saat. Jadi kena check. Alright. So whole number. Kita nak buat countdown daripada 100. Ya. Betul ni. X. Time. Timer. Okay. Kita nak buat kita. Siap. Initial dah ada. Tak sebenarnya kena potong kan. Then condition. What lagi? What lagi? Okay. Timer is larger than larger or equal. What lagi? Timer is larger or equal. So larger equal to. Okay. So siap step yang elemen kedua, elemen ketiga. Kita balikkan dia. Kita nak buat countdown kan. So the timer, set the timer. Tolak lah. Minus lah. Tak ada masalah. Minus 1. Okay. Then sama konsep dia mana. Jadi dari sini. Lah.
Cuma yang ni kita tukar. Nah, toilet. Dia kan dia lebih kayu. Hilang. Inilah. Okay. Dua kan. Ya. Dia akan sentiasa untuk memastikan kita tak konflik. Kalau nak minit dengan saat boleh, tapi kita letak so, sama. So, 95 saat lagi. Ada persoalan lah. 91 saat lagi. Ini question. Semua exercise dalam Alice. Okay? So, countdown habis kelas. Kehadiran saya hantar dekat WhatsApp. Sebab kita match. Kalau saya letak sini, takut nanti kita salah klik group. Ini saya akan tahu kat WhatsApp group. Full hari ni, ada soalan yang kita nak discuss. Kalau perlukan discussion, yang saya nak minta you all tolong try. Dan okay. Lagi? Ada? 50 saat lagi? Soalan? Lagi? Habis ni habis. So kalau tak ada soalan boleh start log out. So kalau soalan dalam buku tu nak zero value, jangan. Buat 10 je. 10 pun saya tak galakkan. Kalau boleh, you ambil nombor-nombor unik. Plus ke, supaya bila you buat calculation tu, you tekan calculator. Apa? Serius ni mengajar. Mana boleh kelakar? Okay. So kalau tak ada, boleh start log out. Untuk hari 16. Okay. So, don't worry about attendance. Kejap lagi saya hantarkan. So, thank you class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, dah habis. Cepat log out. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, welcome. Buat 10 value. Okay, tak ada masalah. 10 value pun okay. Okay, last one. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Assalamualaikum.